Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Ghazali Zawawi. Hari yang baru 11 November 2020 bersiaran langsung selama 1 jam di TVS Astro saluran 122. Gaz, hari ini 11 hari bulan 11 2020. Tarikh yang sangat cantik. Faham tak apa maksud di sebalik 11-11 ni? Kalau bagi Gaz, 11-11 inilah masanya untuk kita shopping online. Banyak sale, John. Tapi sebenarnya signifikan 11-11 ni adalah untuk menyambut Hari Single Sedunia. Wow. World Singles Day. Sebab dia 11-11-11. Jadi dia single. Gas single tak? Baru nak tanya soalan tu dekat John. Saya tanya dia. Tak apa, yang single-single tu hari ni kita boleh mingle-mingle, okey? Betul. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada anda di rumah kerana sentiasa menjadikan kami, saya dan John sebagai peneman pagi anda dalam Sejahtera Asia. Hari ini, 11 November, tarikh yang cantik bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kami sentiasa harapkan anda agar sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera bersama dengan keluarga yang tersayang. Ingat, kita masih berdepan dengan pandemik COVID-19, tapi itu bukan penghalang untuk kita terus gembira dan semangat dalam kehidupan kita. Kita kena sentiasa lihat keceriaan dalam setiap kesulitan Tuhan. Semangat lain macam bercakap hari ini kan. Dah sihat hari ini, John. Okey, bagus. Baiklah, Alhamdulillah. kita akan teruskan dengan perincian berita di mana seperti biasa kita akan kongsikan perkembangan COVID-19 di Malaysia. Kita mulakan dulu dengan kes sembuh semalam. Malaysia mencatatkan 725 kes sembuh, menjadikan jumlah kes sembuh setakat ini seramai 30,304 kes dan 869 kes positif baharu direkodkan semalam, di mana 868 adalah kes tempatan dan 1 adalah kes import, menjadikan jumlah kes positif kumulatif di Malaysia seramai 42,050 kes. Jumlah kes kematian yang direkodkan semalam adalah 6 kematian, semua direkodkan di Sabah, dan kami daripada Sejahtera ASEAN yang mengucapkan takziah kepada ahli keluarga mangsa. Baiklah, kita teruskan lagi. Kes yang dirawat di unit rawatan rapi 300 kes. Kes yang 82 kes di unit rawatan rapi ICU dan 27 memerlukan bantuan alat pernafasan. 4 kluster diisytiharkan tamat semalam, iaitu kluster Rinting, kluster Semarak, kluster Jeluk dan kluster Sebindo. Tapi ada 4 kluster baru juga direkodkan, iaitu kluster Liawan, kluster Tatahan, kluster GK Tawau dan kluster QB. Jadi itulah antara perincian yang dikongsikan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham semalam di press conference Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mungkin Gas boleh kongsikan perkembangan di Sarawak? Kalau di Sarawak, semalam mencatatkan 6 kes positif COVID-19 yang dikesan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 997 kes. Lagi 3 nak capai 4 angka. Jadi kita kena sentiasa berwaspadalah. 5 kes dicatatkan dari daerah Kuching dan 1 lagi dari daerah Lawas. 5 kes yang dilaporkan di Kuching, malangnya adalah termasuk kes yang melibatkan seorang bayi, John, yang berusia 6 bulan. Bayangkan, masih jadi itu yang lagi termuda yang pernah direkodkan. Ya. Dan 5 kluster yang masih aktif di Sarawak masih sama, Wisma Saberkas, Seladah, Baki, Green Hill dan kluster Bah Arnab. Keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS semalam menyatakan bahawa pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKP di Kampung Haji Baki dipanjangkan lagi untuk tempoh seminggu, iaitu dari 11 hingga 17 November 2020. Ya. Jadi itulah perincian berita mengenai Sarawak. Dan tapi semalam juga, Gas, saya adalah sempat memandu di sekitar Bandaraya Kuching, memang sunyi. Dan saya pasti orang-orang Kuching, terutamanya di Kuching, sebab Kuching kan dah diisytiharkan sebagai zon merah, dan memang mematuhi perintah dan juga duduk di rumah, tak keluar, dan itu teruskan. Ini untuk memutuskan rantaian COVID-19. Betul, John. Inilah orang kata sikap yang perlu dicontohi oleh orang ramai. Kita sentiasa patuh SOP, sama-sama putuskan rantaian COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat juga antara berita ataupun menjadi tumpuan utama semalam adalah tak wajib imbas MySejahtera jika tidak masuk kedai stesen minyak. Kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mereka yang tidak wajib imbas MySejahtera ini adalah antara mereka yang membuat transaksi menggunakan kad kredit dan debit atau melalui aplikasi dalam talian, mereka yang membayar melalui tingkap pigeonhole,
serta mereka yang mengisi angin tayar dan menggunakan khidmat cuci kereta secara automatik. Tetapi sekiranya kita nak keluarkan duit daripada ATM dan perlu masuk ke kedai, wajib untuk kita imbas MySejahtera. Sebab semalam itulah banyak kekeliruan, ada mesej viral dan sebagainya. Yang orang ingat isi minyak pun kena juga scan MySejahtera. Jadi itulah antara perincian berita yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan guys, apa yang kita ada untuk tetamu pula, untuk penonton Topik hari ini. Topik hari ini ialah jangan pernah menyerah dan tiada jalan pintas untuk kita berjaya, dan pasti kita bersama dengan seorang YouTuber terkenal dari Sarawak. Betul. Kardok. Tidak asing lagi, kita memang tahu banyak sekali video-video popular beliau dalam YouTube, dan beliau juga mempunyai follower yang banyak di YouTube, John. Betul. Key opinion leader bagi saya, dan beliau banyak membuat ataupun menghasilkan video-video berkaitan dengan pemotoran ataupun kereta. Jadi saya memang suka tengok video dia. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan VT ni. Silver play button. Kardok, racun itu benar. Terima kasih, terima kasih. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam, bangunlah dari mimpi, ku jadikan reality. Hari berganti hari, subscribe bertambah lagi. Wahai pejuang kekunci, akal hanya dijejari. Kecam saja yang pasti, ilusi jadi pembuli. Aku dongak ke atas, aku tunduk ke bawah. Kata masih beralas, masih dikata sampah. Komen haters ku cantas, tiada siapa terlepas. Mana mampu ku balas, ku tak takut diperas. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Kini haters membiak, hidup bawah ketiak. Papan kekunci rosa pun minta duit mak bapak. Ku tak takut digertak, kaki kecam ku tembak. Peminatku dah banyak, kami orang Sarawak. Ramai yang jadi layu, ku lihat dalam Melayu. Aku anak campuran, Melayu campur Iban. Tanpa kita bersalam, bermusuhan, bercakaran, menjatuhkan hukuman dan mengambil kejatuhan. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Dulu ku bawa saga, kini ilis pun ada. Kenapa ada tak suka? Kerana tidak merasa. Bukan senang nak senang, hidup bersenang lenang. Kalau kamu nak menang, janganlah banyak sembang. Semangatku takkan luntur, setiap gerak langkah ku atur. Segala ilmu ku tabur, semakin ramai beratur. Demi untuk berjaya, mencapai cita-cita. Melihat anak bangsa kita, bebas neraka dunia. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Yeah! Subscribe to the Homeboy Kardok's page. Aduh!
Kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan kepada anda yang mungkin mempunyai sebarang cadangan ataupun nak hantar video menarik anda kepada kami, hantar sahaja kepada kami di laman sosial kami, Instagram, Facebook Sejahtera Asia. Dan juga kepada anda yang mungkin terlepas siaran kami sebelum ini, jangan risau, anda masih boleh menonton kami di YouTube Sejahtera Asia TVS. Jadi sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, ada satu berita baik daripada persidangan DUN Negeri Sarawak semalam, yang mana kerajaan negeri menerusi Kementerian Belia dan Sukan KBS mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM supaya SMK Demak Baru Kuching dinaik taraf sebagai Sekolah Sukan Malaysia SSM. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata, sudah tiba masanya untuk SSM dibina di Sarawak dengan mengambil kira bakat-bakat sukan antarabangsa yang ada di bumi Kenyalang ini. Beliau berkata setakat ini terdapat 5 SSM di seluruh negara John, iaitu masing-masingnya satu di Sabah, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan Johor. Jadi John, apa pandangan John mengenai kewujudan SSM di Sarawak ni? Bagi saya memang wajar dan memang patut untuk ada SSM di Sarawak sebab Sarawak banyak mengeluarkan atlet-atlet antarabangsa. Seperti John sendiri. Seperti saya juga seorang. Tetapi bukan saja atlet antarabangsa tapi juga atlet yang memenangi pingat di sukan Olimpik. Iaitu sukan taraf sukan yang tertinggi di dunia seperti ramailah yang kita ada. Jadi saya rasa memang sangat wajar untuk Kementerian Pendidikan untuk mengadakan SSM di Sarawak ini. Harap-harapnya perkara ini bak kata orang Sarawak mujo jurus lah. Semoga hasrat kita untuk mempunyai sekolah sukan Malaysia di Sarawak tercapai insya-Allah. Baik, selepas ini kita akan bersama dengan Kardok, iaitu perbualan secara maya bersama dengan Kardok. Tetapi sebelum itu kita nak ceritakan sedikit mengenai beliau. Kardok ini sebenarnya terkenal di YouTube dengan tagline racun itu benar. Dan mereka di YouTube ni sebenarnya John, mereka menjana pendapatan melalui kaedah monetization, iaitu dengan menerima wang hasil daripada iklan yang dipaparkan sebelum, semasa atau di sepanjang klip yang mereka muat naik. Kalau John ada akaun YouTube tak? Saya ada akaun YouTube tapi untuk kegunaan sendiri saja. Bukan untuk menghasilkan kandungan ke apa, untuk tengok-tengok. Macam mana orang nak tahu kehidupan John? Tak payah. Kalau nak tahu boleh je follow dekat Instagram bolehlah tahu dekat situ. Kalau gas ada. Kalau gas tak ada. Gas ada satu. Tu pun upload video gas makan. Entah apa-apalah. Is that a content? I don't know. Tak ada orang view pun. Tak apa, buat suka-suka je. Tak apa, kita start kecil-kecil dulu, mana tahu nanti korang follow YouTube gas, jadi meletup. Kan. Tapi yalah, bercakap mengenai tetamu kita pada pagi ni, iaitu Kardok. Saya sangat mengagumi beliau sebab beliau dalam temu bual yang gas akan lakukan bersama Kardok sebentar saja lagi, dia banyak menceritakan zaman dia susah, mana dia mula dulu sehinggalah sekarang, dan bukan senang untuk jadi senang apa yang dia cakap dalam video yang kita tunjukkan sebelum ni tadi. Dan itulah boleh menjadi sumber inspirasi untuk ramai, dan bagi saya itu orang kata dia ni sebagai seorang yang berjaya dalam perniagaan, juga memiliki training akademinya sendiri, dan antara quote ataupun pesanan beliau kepada gas adalah tiada siapa yang tidak pernah merasai kegagalan, tetapi kegagalan itulah sebenarnya untuk mengajar kita lebih berjaya. Tetapi John, dalam kita menempuh kegagalan ini, ada yang tercicir, ada yang menyerah. Tak semua yang bernasib baik. Tetapi jika kita punya semangat yang kuat, kita boleh menempa kejayaan dalam kehidupan. Apa tunggu lagi? Kita saksikan temu bual secara maya bersama dengan Kardok. Jom kita saksikan. Jom. Baik, hari ini sangat istimewa kerana kita berpeluang untuk secara maya dapat menghubungi seorang YouTuber terkenal, dan apa yang paling menarik, beliau adalah berasal dari Sarawak, dan kita nak tahu juga apa aktiviti yang dilakukan oleh beliau semasa PKPP ni. Kita nak korek sikit-sikit. Lepas tu kita nak tahu juga apa moto kehidupan beliau dan cerita di sebalik kejayaan beliau pada hari ini. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bersama dengan seorang YouTuber terkenal dari Sarawak, Kardok. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa khabar orang-orang Sarawak? Rindu je, lama tak balik Sarawak. Rindu sih dengan Sarawak. Rindu, I dah ya Rabbi, sejak PKP tu
I siap pulang kampung. Siap apa nama tu? Makan udang. Aduh, siap pulang Pasin. Ya. Kasih kami wan. Tak ya. Kampung kat Sibu, dekat Daro actually, dekat Dun Daro sana. Kasih kami wan nak boleh pulai parai di tok nadai utai kat ngagak di tok wai. Itulah dia bila Kadok ataupun Fadil bin Muhammad Isa ni bercakap dalam bahasa Sarawak, memang rindulah maksudnya dengan Sarawak. Okey, Kadok, kita nak tahu sekarang ini adalah kita rakyat Malaysia menjalani PKPB dan ini bukan merupakan satu tempoh yang senang untuk kita. Ada antara sektor ekonomi yang terjejas dan mereka yang terpaksa merubah rutin harian mereka kerana PKPB ni. Jadi sebelum itu kita nak tanya Kadok dahulu, apa antara aktiviti yang Kadok lakukan masa PKPB ni? So sebenarnya saya ni jenis seorang yang asyik bekerja, cari duit bekerja kan, apa semua kan. So good news, bad news lah. Good news is then I really get to spend my time dengan family members lah, dapat spend time dengan anak-anak, cuci berak, cuci lampin apa semua kan. jadi husband itu yang bawa baju-baju kotor pergi ke Dobi kan. Selain daripada tu saya bermain stream game dekat Facebook. Cuba juga buat konten, sebenarnya agak tepu juga dah konten sekarang ni sebab PKP ni terlalu lama dan saya ni taklah sekreatif certain orang yang boleh buat konten tu macam dari rumah apa semua. Saya jenis konten yang kena pergi dekat lokasi tau, macam balik kampung ke apa semua. So bila PKP ni berlaku, saya terus macam mati kutu apa semua. By right kita ada program dengan TV Sarawak untuk menerbitkan 13 episod nak syuting. Tak dapat nak balik Sarawak sekarang, dah pening kepala macam mana ni, ya Allah. Hai, kalau tidak TVS boleh menunggu konten. Boleh menunggu konten daripada Kak Dok. Kita nak jalan-jalan dekat Sarawak tu. Macam Gas bercakap tadi kan, terkesan, memang saya terkesan. Sangat-sangat terkesan. Especially macam saya, selain daripada buat konten YouTube, saya juga merupakan training provider dekat sini, dekat Southville ni, dekat Bangi. Saya ada center untuk buat program latihan. Bayangkan, waktu kita tengah buat program latihan under penjana, tiba-tiba kerajaan mengumumkan PKP dan kita halfway, tengah program. Daripada 2 minggu jadi sebulan, sekarang tambah lagi another 1 month. Alamak! Tak boleh buat training. Kita ada sewa tempat tapi tak boleh nak buat physical training. Ramai orang cakap, Kadok kau kena adopt, kau kena buat online training. Macam mana? Technical, macam mana kau nak ajar orang technical secara online? Baik dia Google dekat YouTube aja kalau dia nak belajar technical secara online. Sebab training macam yang saya buat, dia lebih kepada one to one, hands on orang cakap. I mesti nangga you polah depan mata I baru je benar. Munsi lain dia ajar orang, lain di polah you. Oh, kelak hilang fokus kelak dah. Lain dia ajar, lain pula. Jadi kalau kita lihatlah antara orang kata perkhidmatan yang dibenarkan semasa PKPB ini pastinya essential services seperti kedai makan, penyiaran dan sebagainya. Jadi bagaimana Kadok melihat bahawa PKPB yang mana kita dapat menyekat pergerakan orang ni sebenarnya boleh membantu dalam memutuskan rantaian COVID-19. Saya rasa sebenarnya dia ada pro and con. Memang kalau dia kata kalau kita boleh menyekat orang daripada berjumpa dengan orang dan kita boleh memutuskan rangkaian, isu dia benda tu bukan dilaksanakan 100%, benda tu dilaksanakan halfway. Maksudnya kita buat PKPB, certain business kita tak benarkan tapi kita benarkan juga orang berkumpul ataupun berjumpa on certain rules ataupun SOP. Dia bukan macam waktu kita mula-mula buat PKP dulu yang di mana nak putuskan rangkaian memang semua orang tak boleh keluar. Dekat mana-mana jalan ada roadblock. Tapi sekarang tak. You boleh pergi kedai makan, you boleh makan dekat kedai walaupun memang orang cakap ada SOP. Tapi kalau macam itu, pada pandangan saya, macam kita sebagai training provider, business owner yang buat program macam ni, kita pun boleh buat SOP yang sama, tapi kita tak dibenarkan. Walaupun kita juga boleh macam setiap orang tak payah kongsi meja pun, seorang satu meja. Kita ada training yang besar. Tapi kita tak boleh nak buat benda tu. Tapi on certain sector benda tu boleh. Contoh macam kedai makan. Jadi benda tu macam
conflict of interest bagaimana untuk memutuskan rangkaian ni tadi. Oh, faham. So pada pendapat saya benda ni akan tak adalah istilah putus ni tadi. There's no such thing sebab orang masih orang masih boleh keluar rumah sebenarnya. Pada pandangan saya apa yang sepatutnya yang kita boleh lakukan ataupun kerajaan lakukan adalah memperketatkan SOP tapi business run macam biasa. Mengetatkan penguasaan. Tapi bukanlah maksudnya macam certain business boleh, certain business tak boleh. Macam tu macam dia takkan putus. Faham. Kiranya masyarakat perlu keluar untuk melaksanakan keperluan mereka, mereka perlu secara tekasnya dan disiplin untuk mematuhi SOP. Dan kita tahu antara essential service adalah dunia penyiaran, dan bercakap mengenai dunia penyiaran ni, sebenarnya Kadok sebelum ni pernah orang kata tak bernasib baik semasa peringkat matrikulasi kan. Kemudian pernah belajar di Aswara, pernah bekerja sebagai technician, kemudian menjadi seorang pembaca berita. Siapa orang sangka seorang YouTuber terkenal yang mahir dengan kereta dan sangat mesra dengan komuniti juga merupakan seorang pembaca berita di salah stesen TV di Malaysia. Macam mana sebenarnya tu? Bagaimana dapat bakat untuk jadi seorang pembaca berita tu, Kadok? I start juga. Mungkin sebab kisah dia sebenarnya saya tengah lepak-lepak dekat Petaling Jaya waktu tu dengan lepak-lepak di jalanan, tapi tak macam mana ada satu lepak dulu duduk lepak tapi macam suara I tu nak kekuat. So waktu tu Bernama TV dia nak mencari pembaca berita sukan untuk tengah malam punya slot. Dan bila ada satu orang hamba Allah ni dia lalu dengar suara I, jadi dia macam bagi I nombor kontak untuk I datang pergi interview waktu tu. Memang kalau ikutkan saya ni tak pandai pun nak baca berita. Memang Puan Padah sebutan ke laut. Aura pembaca berita Kadok tu lain macam. Sentiasa menjadi rujukan. Pada kalau yang kita orang Angga yang lepas macam lebih 10 tahun pengalaman, tapi yang sebelumnya the first 6 months jadi pembaca berita hari-hari kena maki. Hari-hari kena maki sebab kita bukan bidang penyiaran. Saya bukan bahagian communication. My English dolok lah memang ke laut. But you bayangkan siapa situ macam minat bol nak. Orang minat bol, munnya nangga I baca berita mestinya akan maki. Sebab apa? I pandai sebut nama player, I pandai sebut nama pasukan bola sepak Sidaya. Contoh nama pasukan Sidaya Tottenham, right? Ejaannya bukan Tottenham, ejaannya Tottenham. So I dengan yakinnya pelaudan bola sepak di antara Manchester United menentang Tottenham. Ambil kau dalam produksi dekat belakang. Paloi! Dan dia tak cakap paloi lah sebab paloi itulah bahasa Melayu Sarawak. Dia cakap bodoh. Sebab kita tak belajar benda tu. So 6 bulan pertama tu hari-hari kena maki. Macam rasa macam nak berhenti, tapi bila fikir-fikir balik, kenapa kau nak berhenti? Kau ada peluang ini, dengan belajar pun tak tinggi, tapi orang bagi kau peluang untuk muncul di kaca TV. So this is in a lifetime opportunity tau. Peluang dalam hidup yang walau macam mana susah sekalipun kita ni apa orang cakap ada darah hiban kan, agi hidup agi ngelaban. So 6 bulan tu memang tahan maki. But along the way it's a learning process. Kita tak boleh bila orang maki kita koyak. Bila orang maki kita rasa macam nak give up ataupun semua ni salah orang. Kita tak boleh nak blame game. Basically it's a learning process. So along the way saya berterima kasih kepada macam producer-producer yang bila mereka tegur actually mereka care. Kalau mereka tak care, mereka tak tegur.
So I really macam nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada producer-producer dulu yang sentiasa memberi saya peluang, dan end up saya jadi pembaca berita more than 10 years. 10 years reading news. Pembaca berita lebih daripada 10 tahun. Harap-harap Gas pun orang kata kekal relevan dalam industri ini untuk tempoh yang sedemikianlah. Sebab orang kata untuk menjadi seorang yang diterima baik oleh masyarakat sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. Kita kena sentiasa belajar, dan apa yang Kak Dok katakan tadi, it's always a long run punya learning process. Baik Kak Dok, kalau kita tahu sebelum Kak Dok menjadi pembaca berita dan sebagainya, pernah sebenarnya dalam kehidupan tu sangkut sekejap di peringkat matrikulasi. Jadi boleh tak ceritakan bagaimana Kak Dok walaupun gagal tetapi berjaya mengatasi kegagalan itu? Sebenarnya bukan sekadar matrikulasi saya gagal. Along the way, umur saya dah 36 tahun ni, sepanjang masa saya ada proses up and down tu. Orang cuma fikir yang macam kegagalan adalah sesuatu yang tabu, sesuatu yang tak patut diterima oleh masyarakat. Kita ni sebenarnya bukan macam dekat Jepun. Kalau kat Jepun gagal, mereka macam siku terus kan. Tapi macam kita dekat Malaysia, kita kena terima hakikat itu yang kegagalan adalah normal. Dan bila kita cakap normal, bukan maksudnya kita mencari ke arah kegagalan. Cuma beza dia adalah, kalau kita nak tengok antara orang-orang yang berjaya dalam sejarah apa semua, berapa banyak mereka gagal, berapa banyak mereka berjaya daripada mereka gagal. Mostly mereka akan gagal lebih banyak daripada mereka berjaya. But bila mereka berjaya, it is something yang bar dia terlalu tinggi compare dengan orang yang tak pernah gagal. Mungkin orang tak pernah gagal, tapi mungkin dia tak pernah ambil risk. Bila dia tak ambil risiko, bermaksud macam level dia terlalu rendah. Bila kita bercakap pasal risiko, each and every time Kak Dok akan sentiasa ambil risiko. So dulu saya gagal dekat matrikulasi. Bukan bermaksud saya gagal dekat matrikulasi, saya ni seorang yang bodoh. Tidak. Saya tahu kenapa saya gagal. Saya gagal sebab saya tak masuk kelas. Tapi sebenarnya kalau saya masuk kelas, saya pandai. Cuma pada ketika itu, fokus saya bukan belajar. Saya pergi belajar, tapi sebenarnya saya pergi cari duit. Sebab kalau tak ada duit, saya tak ada nak makan. So, saya tak masuk kuliah. End up lepas tu, bila ada opportunity, saya cuba nak sambung belajar lagi. Belajar kat Aswara contohnya. Tapi bila belajar kat Aswara tu, benda yang sama berlaku. Macam tadilah saya cakap, tiba-tiba saya dapat tawaran bekerja sebagai pembaca berita. Dan saya tak habis pendiploma saya. But bila saya tak ada diploma, is it mean that I'm a loser? Adakah saya seorang yang gagal? Tidak. It's just that at that particular time of moment of time, bekerja adalah best choice yang saya ada. So along the way sampai sekarang saya ada higher qualification. Memang banyak peluang-peluang yang saya tak dapat bila saya tak ada higher qualification ni tadi. But at the same time, bila fikir-fikir balik, kalaulah aku ada diploma atau degree dan aku kerja makan gaji, sekarang compare dengan sekarang kita sebagai business owner, then aku tak akan dapat apa yang aku dapat sekarang. Antaranya macam mungkin memiliki sports car, ataupun tinggal dekat rumah 3 tingkat, ataupun mempunyai training center sendiri. Ini something yang orang makan gaji. Very nice. Ini green screen. Ini green screen. Ini green screen. Okay? Ini green screen. Penonton di rumah, orang kata liku-liku yang dihadapi oleh Kak Dok ini bukan seperti kebanyakan orang lain. Cabarannya orang kata lebih tinggi berbanding kita yang lain. Tetapi apa yang mengagumkan dan menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah ketabahan beliau dan kejayaan beliau menghadapi cabaran tersebut. Selepas ini kita akan tanya Kak Dok mengenai momen beliau mendapat his first $1 million. Kita nak rehat sekejap, kita kembali selepas ini. Baik.
tadi Kardok ada menyatakan bahawa Kardok pernah bekerja sebagai seorang pramugara dan kalau kita lihat hari ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda, kebanyakan anak-anak kapal ini terjejas pendapatan mereka sehingga kan ada yang terpaksa dibuang atas faktor kewangan. Jadi mungkin apa pesanan Kardok kepada mereka ni? Saya sebenarnya menumpang simpati kepada semua bekas-bekas ataupun rakan-rakan seperjuangan dalam bidang penerbangan ni, terutamanya cabin crew. Saya tahu betapa susahnya kerjaya sebagai cabin crew dekat Malaysia. Yang orang nampak, bestnya, seronoknya jadi cabin crew kan. Oh, handsomenya mereka, dapat pergi travel kiri kanan. Tapi yang orang tak nampak, mereka bekerja almost 14 ke 15 jam sehari setiap kali mereka bekerja, dan mereka ni kita ada panggil sebagai contoh sebagai flight time limitation. Lepas tu setiap certain amount of date mereka kena rest, yang bila mereka rest pun mereka tak boleh nak rest. Sebab apa? Sebab bila jadi cabin crew ni kita punya biology clock kita tak sama apa semua kan. Bila perkara ini berlaku, bila COVID-19 ini melanda dan banyak cabin crew yang ada yang tengah ianya kita faham syarikat tak boleh nak bayar gaji mereka sebab cost of operation yang tinggi, tetapi there is no business ataupun duit masuk kan. Jadi saya tak tahu Mereka untuk terus survive dalam kehidupan mereka. Then benda yang mereka kena buat adalah do something different lah. Mereka tak boleh apa orang cakap berasa grumpy atau marah terlalu lama. Of course kita akan rasa perasaan negatif itu. Kenapa kita tak ada kerja apa semua. I know, but somehow you have to overcome your feeling and then step to the left. Find a way, cari cara, do something different bagaimana untuk survive dalam COVID-19 ni. I really wish yang I have the right way nak ajar ke ataupun nak bagi tahu, tapi there's no such thing. Setiap orang mempunyai minat yang berbeza, cara yang berbeza. Apa yang saya boleh bagi tahu adalah keep strong guys, keep strong. Jangan mudah termakan dengan negativity tu. Saya takut bila benda ini berlaku, kita faham it's not as easy as it sound. Ianya bukanlah sesuatu yang senangnya kau kakak, ingat kau apa, ambil orang hutang bukan main apa. Saya faham benda tu memang susah, but please be strong. Do not give up. Jangan sedih jangan terlalu sedih. Tarik nafas panjang-panjang, solat sunat, solat apa semua, and then step to the left. Kalau dah tak ada job dengan cabin crew tu, insya-Allah rezeki Allah ini maha luas. You have to figure out what is the best way. Tapi kalau korang takut gagal, dan susahlah, tak ada apa yang boleh saya bagi tahu. Berani ambil risiko. Kena ambil risiko. Kena berani ambil risiko. Percayalah there's always light at the end of the tunnel. Dan orang kata macam yang Kardok katakan tadi, ada orang perjalanan hidup dia senang, lurus je nak dapatkan seperti contoh 1 juta ringgit Malaysia dalam kehidupan, tetapi ada juga orang yang mempunyai cabaran yang berliku, terpaksa menghaungi macam-macam nak tempa kejayaan ni. Ia terpulang kepada masing-masing. Kalau kita nak, kita kena usaha. Baik, Kardok, YouTuber yang terkenal, boleh tak ceritakan video yang pertama yang dapat meraih sambutan dalam YouTube ni? Apa sebenarnya resepi Kardok ni? Kalau orang lain kita lihat diorang mempamerkan penampilan yang cantik, yang handsome, tapi Kardok sempoi je. Ceritakan sikit Kardok. Benda ni memang sesuatu yang kita tak boleh nak bagi tahu lah. There is no formula ataupun the right way or wrong way how can you become a YouTuber. But I believe kalau korang jujur, kalau korang jadi diri anda sendiri, jangan pakai yang itulah, antara image versus diri sebenar. Mungkin realiti yang saya tunjukkan, semua orang fikir macam kalau kita tengok orang lain dekat luar sana menampilkan kemewahan apa semua, mungkin bagi saya macam kemewahan is one thing, betul, benda tu boleh menarik, tetapi sebenarnya usaha, authenticity ni maksudnya macam you being you. Kau bukan nak tiru orang, kau bukan nak jadi macam orang lain, kau instead of kau ikut trend tapi kau jadi trendsetter, tapi pada masa yang sama bila kau jadi trendsetter yang ke arah positivity. Macam tu. Saya tak boleh nak
trendsetter ni, orang kata Kadok punya perkahwinan juga tidak seperti orang lain yang terlalu mengejar-ngejar trend walaupun tak berkemampuan ni, ada sebilangan Tapi perkahwinan Kadok kalau saya lihat di social media pernah tular, sangat sempoi. Jadi boleh tak ceritakan bagaimana Kadok ini yang menjana pendapatan yang banyak juga seperti yang kita tahu, memilih untuk berkahwin dalam keadaan yang sangat ringkas macam tu? Sebenarnya yang orang tak tahu ialah saya pernah berkahwin lagi sebelum itu. Okay. Aha. Waktu saya jadi waktu berduit, waktu banyak duit orang cakap, saya pernah kahwin dekat hotel apa semua. But end Ha-ha. up apa yang berlaku adalah, you know what, I spend so much money Aha. and then perkahwinan itu tidak berhasil. Maksudnya macam tak kekal. Okay, bukan kita nak blame, my ex-wife ataupun myself apa semua, tidak. It's just the reality. It's just a fact. So I realise why spend so much money if there is no confirmation yang kau akan bahagia sampai ke jannah contohnya apa semua. Alright. Dan so bila kahwin kali kedua, since saya pun baru balik daripada Jeddah, waktu tu mungkin iman tu adalah lebih sikit apa semua. Belajar pasal simplicity dalam Islam. I learn about simplicity dalam Betul. Islam, bahawa sebenarnya Islam ni sungguh mudah apa semua kan. So bila saya kahwin yang kali kedua tu, saya terus terang bercakap kepada bakal bapa mentua saya, you know what, I have certain amount of money, let's say macam tu kan, but either I spend all this money during the marriage ataupun waktu kita nak berkahwin ataupun selepas saya nak berkahwin. Either or saya tak kisah. So waktu tu saya memang bertekad, dan alhamdulillah saya mendapat bakal bapa mentua yang kira macam cool lah, gentle dia, macam tak kisah, janji kahwin. So Ni sebenarnya orang Sarawak macam mana? Isteri Kadok orang Semenanjung ke orang Sarawak Orang Semenanjung. Semenanjung. So sin bapa mentua pada okey je lah, siapa? Janji kahwin. Saya pun niat saya janji kita kahwin. Kalau tidak, dengan kata je balik daripada Arab, tapi sebenarnya agak liberal apa semua saya ni kononnya, saya rasa macam sebaiknya kita berkahwin. Dan alhamdulillah bila mereka bersetuju, instead of saya habiskan duit pada hari majlis perkahwinan, saya belikan kereta untuk wife saya. Macam itulah. Itulah So makna, dan orang kata kereta lagilah dapat digunakan untuk tempoh jangka masa lama. Instead of kita bazirkan, kalau kita mampu tak salah, tapi kepada mereka yang lalu mengejar trend dan tak mampu tu dinasihatkan baik tak payahlah kan. Saya setuju. Bukan maksudnya saya kata apa yang kahwin mahal-mahal ni jangan buat. Tak. Kalau kau nak buat boleh, tapi jangan pakai duit orang tua kau. Kalau kau ada duit kau buat. Tapi kita faham, isu dia sekarang ni kadang-kadang mungkin anak nak kahwin biasa je. Mak bapak pula dia kata kau jangan macam-macam, aku sini kau mau tapuk muka aku si dunggah. Wabi tok apa semua. Kau pun macam-macam, kau anak durhaka tok. Maksudnya anak stres terpaksa loan sana sini nak puaskan hati mak. Jangan macam tu. So mak bapak sebenarnya yang menjadi kadang-kadang kita dah berbicara kisah hidup Kadok ni dari pengalaman beliau bekerja untuk Grab, pramugara, pembaca berita sampai ke kisah perkahwinan beliau. Kita nak tahu jugalah apa sebenarnya moto atau pegangan pun boleh, dah ada orang Terengganu dah aku ni. Pegangan hidup Kadok yang Kadok pegang dari dulu sampai sekarang yang membuatkan Kadok berada di sini pada hari ini. Saya punya pegangan hidup kan. Dulu saya pernah jadi Ketua Jurulatih Khidmat Negara, dan dalam apa yang saya pelajari pada ketika itu adalah satu konsep yang tak pernah diajar oleh orang, iaitu leader create another leader, bukan leader create follower. So pegangan saya adalah kalau aku boleh jadi apa aku jadi sekarang, bukan untuk orang jadi follow aku, tetapi apa yang aku jadi sekarang adalah untuk orang lebih ramai yang macam aku. So I fikir macam ni, aku boleh create lebih ramai orang macam Kadok. That's pegangan hidup saya. Maksudnya menolong orang untuk keluar daripada kesusahan ini. But adakah benda ni senang? Tidak. Ya, masalahnya kita tu, benda tu susah. Ya, sidak simok.
Tapi Sidaya mau senang. Tapi Sidaya, geram nak. Nangga. Sebenarnya orang kata hari ini dapat video call dengan Kak Dok adalah pengalaman yang sangat berharga. Dan secara jujurnya, secara peribadinya Gas melihat, sebab Gas ni seorang yang suka berada dalam satu jalan yang selamat. Tapi bila bercakap dengan Kak Dok, rasanya macam risiko tu sebenarnya kalau kita ambil, kita boleh jadikan sebagai satu peluang, kan? Okey, ni Kak Dok, kita tak dapat nak panjang-panjang sangat borak. Nanti Sejahtera Asia ni jadi perbualan kita dua je. Mungkin pesanan Kak Dok kepada mereka di luar sana yang sekarang ini mungkin dalam kesusahan, mungkin hampir nak give up. Apa secara ringkas pesanan Kak Dok kepada mereka agar dapat memberi sinar dalam kehidupan mereka? Allah jadikan kita insan yang mempunyai bukan sekadar otak tapi akal. Kalau kita believe yang kita ni tidak boleh, dan hasilnya kita tidak boleh. You have to remember this. Whatever belief yang korang ada, especially yang self-limited belief, kepercayaan diri yang menghadkan anda, yang anda miliki. Contohnya, saya tidak bagus, saya tidak pandai, saya asyik guna apa semua tu. The belief that you have akan menjadikan anda apa yang anda believe. Tetapi kalau anda fikir, jika kau fikirkan kau boleh, kalau kau boleh lakukan, kau mesti boleh melakukan. Yes, you have to change the belief first. Hence, in this COVID-19 ataupun pandemik ni, jangan fikir apa yang tak boleh, tetapi instead fikirkan apa yang you boleh pula kena tu. Apa yang boleh you lakukan, membuatkan barulah confidence you akan naik. Bila you fikir apa yang you tak boleh, you punya self-esteem akan kurang. Kita tak nak tukar. You have to change your belief first. Your attitude kena tukar dulu. Itulah, kita tak dapat nak tunggu bila pandemik ini tamat, tetapi apa yang perlu kita lakukan adalah kita kena pandai adaptasikan diri dengan situasi ini. Macam kami di Sejahtera Asia, selalunya kita ada live guest di set, tapi kami gunakan situasi ini sebagai satu peluang untuk reach orang yang lebih jauh melalui video call macam ni. Sebab itulah ada Kak Dok bersama dengan kita pada hari ini memberikan inspirasi kepada anda. Pagi ini sangat best, banyak inspirasi dan kata-kata semangat yang kita dapat daripada YouTuber terkenal ini. Kak Dok, terima kasih kerana sudi bersama kami. Baik, kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana, terus kekal dan setia dalam Sejahtera Asia. Silver play button. Kak Dok, racun itu benar. Terima kasih, terima kasih. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Salam, bangunlah dari mimpi, ku jadikan reality. Hari berganti hari, subscribe bertambah lagi. Wahai pejuang kekunci, akal hanya dijejari. Kecam saja yang pasti, ilusi jadi pembuli. Aku dongak ke atas, aku tunduk ke bawah. Kata masih beralas, masih dikata sampah. Komen haters ku cantas, tiada siapa terlepas. Mana mampu ku balas, ku tak takut diperas. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Kini haters membiak, hidup bawah ketiak. Papan kekunci rosa pun minta duit mak bapak. Ku tak takut digertak, kaki kecam ku
tembak. Peminatku dah banyak, kami orang Sarawak. Ramai yang jadi layu, kulihat dalam Melayu. Aku anak campuran, Melayu campur Iban. Tanpa kita bersalam, bermusuhan, bercakaran, menjatuhkan hukuman dan mengambil kejatuhan. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Dulu ku bawa saga, kini Ilis pun ada. Kenapa ada tak suka? Kerana tidak merasa. Bukan senang nak senang, hidup bersenang lenang. Kalau kamu nak menang, janganlah banyak sembang. Semangatku takkan luntur, setiap gerak langkah ku atur. Segala ilmu ku tabur, semakin ramai beratur. Demi untuk berjaya, mencapai cita-cita. Melihat anak bangsa kita, bebas neraka dunia. Subscribe, subscribe, subscribe. Alhamdulillah, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe, subscribe, subscribe. Itu percuma, kerana racun itu benar. Like, komen dan juga share. Subscribe to the Homeboy Kadox page. Yap, kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Kami nak meminta maaf atas masalah teknikal tadi. Tapi apa-apa pun, kita masih lagi bersama dengan anda. Dan Gas, tadi Gas banyak bersembang dengan Kadok. Betul. Seorang yang sangat dikagumi, yang boleh menjadi sumber inspirasi. Jadi apakah mungkin antara take back yang Gas dapat selepas menemu ramah ataupun berborak dengan Kadok ni? Sangat seronok berborak dengan seorang YouTuber terkenal, juga bekas pembaca berita yang sangat merendah diri, John. Dan apa yang Gas dapat adalah seorang yang beliau adalah seorang yang sangat bertenaga. Seorang yang orang kata susah nak tengok dia lemah. Kalau dia bercakap tu sentiasa penuh dengan energi. Itu yang membuat kita inspirasi datang daripada beliau itu, dan energi itu juga Gas boleh rasa. Dan kalau kita lihat Kadok ini melalui pengalaman beliau, liku yang beliau harungi itu berbeza daripada orang lain. Mungkin sedikit mencabar, tetapi beliau berani mengambil risiko dan menggunakan peluang itu sebaiknya. Itu yang Gas dapat daripada perbualan bersama dengan Kadok. Ya, lepas tu dalam lagu yang kita tunjukkan tadi, saya sukalah word bukan senang untuk jadi senang. Betul. Sebab memang bukan senang untuk jadi senang. Dan juga Gas, saya rasa Gas juga sempat bertanya kepada beliau, apakah maksud itu racun itu benar? Di sebalik perkataan yang dia selalu pakai itu, racun itu benar. Ramai yang mungkin dia Gas boleh tanya kongsikan. kan. Orang tanya apa maksud racun itu benar? Sebab Kadok cakap dekat Gas lah ini sebab dia selalu buat konten dekat YouTube mempromosikan kereta, tempat-tempat menarik di Sarawak. Sebab John, beliau merupakan seorang campuran Iban juga. Okey. Ayah beliau adalah berasal dari Perak dan ibunya adalah mualaf berbangsa Iban. Okey, racun itu benar maksudnya dia adalah sebab dia promosikan kereta dan sebagainya. Jadi dia orang kata mempromosi ataupun meracuni pemikiran penonton untuk membeli produk yang Jadi beliau itulah, promosikan. that means, tagline yang sangat strategik. Betul, racun itu benar. Lepas tu orang kata fikir racun itu benar. Tapi kalau selepas dia memberi explanation, okey, baru kita faham, dia meracuni orang untuk percaya bahawa benda itu adalah benar dan lepas tu beli. Ni nak tanya, kalau John lah satu hari nanti, kan hari ni single day. Single world day, okey. Okey, kalau nanti John kahwin, impikan perkahwinan yang vast ke, yang meriah ke, ataupun yang simple-simple je? Bagi saya nak yang simple-simple, yang akan dihadiri oleh keluarga dan juga rakan-rakan yang terdekat sahaja. Quality time lah. Betul. Macam tu juga dengan Kadok. Okey, Dia punya perkahwinan bersama dengan isteri beliau, dia adakan secara sempoi je, santai je, dan melibatkan kos
yang hanya rendah, Betul. iaitu RM800 sahaja. Bayangkan seorang YouTuber yang menjana pendapatan lumayan, pernah mempunyai pengalaman menjana his first RM1 million, tetapi mengambil pilihan untuk mengadakan perkahwinan secara ringkas. Dan itu menjadi perhatian Salute media lah. selepas beliau post, dia menjadi perhatian media dan saya rasa banyak yang mengagumi akan perkahwinan yang sangat simple. Cakap pasal perkahwinan ni, John ada calon ke? Tak banyak tahu lah. Okey, baiklah. Daripada Sejahtera Asia kami nak mengucapkan terima Skill kasih set dia sebenarnya. kepada Cardog sebab sudi meluangkan masa bersama dengan Sejahtera Asia dan KL Fashion Week. Hari ya, ini adalah betul. hari pertama KLFW dan Minggu saban tahun Fashion KL 2020. saban tahun setiap tahun, John, pemain industri fashion, pemerhati fashion, peminat malah pengkritik fashion sendiri, mereka ini dok menanti-nantikan Minggu Fashion Kuala Lumpur ataupun Betul. KLFW ini. Ianya akan diadakan bermula hari ini sehingga 13 November 2020. Berbeza sedikit disebabkan pandemik. Ianya diadakan secara platform digital. Kalau kita lihat DVT ini adalah tahun lepas. Meriah sekali. Saya ada kat sana. Ada? Oh, nampak tujuan kan? Setiap tahun saya pergi KL Fashion Week. Tapi ialah tahun ni disebabkan betul. oleh pandemik kita tak boleh berkumpul beramai-ramai. Jadi KL Fashion Week untuk tahun ni akan dilakukan secara digital buat pertama kalinya. Dan yang best sangat-sangat bila platform digital ni semua orang berpeluang untuk orang kata dapat duduk depan. Yes, Everyone will jadi get their front chance. row. Front row seat. Front row seat. Jadi itulah antara kelebihan dan kekurangannya jugalah. Tapi itulah saya sangat teruja untuk menyaksikan Minggu Fashion Kuala Lumpur yang akan dilakukan secara digital. Jadi saya sangat teruja dan looking forward to look at Kalau kita local bercakap designers. mengenai pertunjukan fashion secara digital ini, bukan sahaja Malaysia, sebenarnya banyak lagi negara-negara yang terkenal dengan fashion seperti contoh Paris, Milan, mereka sudah sedia ada mengadakan orang kata pertunjukan fashion secara digital ini. Syabas kepada KLFW, terutamanya foundernya iaitu Andrew Tan kerana mengadakan ataupun masih lagi orang kata berani untuk mengadakan KLFW walaupun dalam suasana yang baru. Tak senang tu. Okay. Baiklah, itu saja antara intipati yang kami nak kongsikan kepada Untuk anda hari untuk hari ini. Guys, esok apa yang kita ada untuk para penonton kita? Baik, esok kita punya angle sedikit berbeza. Memandangkan sekarang ini, hari ini baru hari kedua kita menjalani PKPB. Betul. Dan pastinya esok kita akan bersama dengan wedding planner bercerita mengenai pengalaman semasa pandemik ini dan juga seorang pemangsa COVID-19 yang pernah merasai kehilangan ini. Betul. Jadi kita tunggu esok hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada Inspirasi inspirasi kami cetuskan inovasi. Jumpa esok. Aku dari negara sebesar kita. Berapa ramai yang gagal hendak menjentik. Menang sora, menang pekik. Aku raja rimba, bukan sagite. Bulan sabit bintang rima merah putih warna. Bukan acah-acah dari pulau jadi kota. Dulu dijajah, sekarang menjajah. Akulah anak jati, kota singa. Lakati bukan seluar antara jasa dan nyawa. Bukan dipaksa kuatnya jiwa, bukan hanya di alam maya. Bermain-main diminta terluar kata. Bukan Insta merantai berjalan kunci ke Singapura. Meredah rotan beri pulih-kulit kuat. Hanya berteman fikiran ke depan roda putaran. Diasah dengan tangan kanan. Bismillah kata pembukaan. Alhamdulillah kata-kata kesyukuran. Sing sing sa 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 sing. Sing sa 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 sa. Sing sing sa 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 sing. Sing sa 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 sa. Sing sing sa 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 sing. Sing sa 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 sa. Sing sing sa 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 sing. Sing sa sa sa. Tiba masa berubah, ubah corak dalam game. Ubah cara dari upah, orang cari cara lain. Untuk ubah cara luar, masuk dalam keluar. Otak tak berguna, wake up. Like hold up, cari jalan keluar. Jangan suka potong, ada tujuan lain-lain. Yang lain simpan, jangan makan takut makan dalam yang lain-lain tu. Bila pejamkan mata, pastikan hati terbuka. Bila lama terpejam, pastikan mata terbuka. Sebelum musuh gerakan, dalam banyak rintangan. Akan selok-belok hancurkan kecoh lu. Sa 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 sing. Sing sa 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 sa. Sing sing sa 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 sing. Sing sa 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 sa. Sing sing sa 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 sing. Sing sa sa sa
satu, gerakan dua. Gerakan semua MC ajak berjumpa. Ada mulut celupa yang kurang ajar. Tak perlu bayar, aku belanja. Represent dari Kuching City. Hari ini kita makan kenduri. Tak dapat terbang, are you mad son? Aku tembak langit guna shotgun. Sing the bong, berdesing. Banyak song, banyak bising, banyak bunyi tidak song. Bau lesing, kaki kencing, kaki placing. Kau mau menang, sekali ku lesing. Jangan dipetik, itu je pesan batik. Kalau nak petik, okey kami ambil. Awak baju bunga, saya baju batik. Lagu orang tua, biar betik. Sing sing sa 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 sa. Sing sing